Kalau dia tak masuk dalam bidang tersebut, maka dia tak boleh berdoa. Menyadari guru yang mahir dalam bidang tersebut, kerana dia akan menimbulkan masalah. Kenapa? Seorang guru tasawuf, memang dia hidup dia tasawuf, dia akan amalkan ini, bagaimana untuk mendekatkan rohani dia, untuk mendekatkan Allah SWT. Maka guru ini dia tidak ada mampu bercakap dengan syariat kecuali dia memahami syariat. Kalau dia tidak berdasar syariat, dia akan salah. Orang yang memahami syariat, doktor, profesor, mahir dalam Islam, mahir tiba-tiba nak bercakap pasal tasawuf dengan nada terbetik, maka dia akan menyebut fitnah. Kecuali dia mesti mahir dalam Islam. Jadi itu nasihat di Mesir. Di Mesir, ketika mana dunia bukan hanya orang Islam, dunia non-Muslim melihat Fatah Asisi diktator yang jahat, ketika dia rampas kuasa sampai sekarang. Tapi oleh kerana ada ulama yang tidak mahir, dia tak belajar tinggi mengenai politik Islam, dia hebat sebagai buku dalam bidang tasawuf, tiba-tiba dia boleh mengambil satu sikap menyokong Jenderal Asisi yang bukan hanya meninggalkan umat Islam. Orang non-Muslim ini macam mana Islam buku boleh sokong seorang Jenderal Asisi? Tak nampak berlaku fitnah apabila dia masuk dalam bidang yang tidak baik. Baik, hak terbaik bagi dia, saya tak tahu, tanya orang lebih. Kalau ini itu terbaik, itu terbaik bagi umat. Dia tidak berkesan kerana dia mengaku dia tak tahu. Tapi masalah dia orang yang dia malah itu masalah. Tidak, dia jawab. Ini pun saya jawab sebab untuk dia sebab saya kata. Masih pada soalan tuan-tuan pertama, muslimin dan muslimat, kita kena ingat yang Muhammad sebut tadi, Islam ni agama package tuan-tuan sekalian. Allah jadikan kita di atas muka bumi sebagai khalifah. Khalifah makna iqamatuddin wa siyasatud dunyabih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Tuan-tuan, sepanjang 13 tahun dakwah Nabi di Mekah dan sekalian, 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, yang beriman sekitar 300 orang lebih sahaja. Cuba kita lihat pada tahun 10 Hijrah, yakni pada bulan Zulhijjah, yang melakarkan satu peristiwa sejarah tuan-tuan, Haji Wida, juga Haji Rasul, Haji Islam, Haji Islam tuan-tuan sekalian, di mana 118,000 umat Islam, dan ada satu riwayat lain menyebut 130,000 umat Islam yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama sirah menyebut bahawa dakwah ada kaitan dengan daulah, dengan penggalan kuasa tuan-tuan sekalian. Hebat macam mana kita nak dakwah pun tuan-tuan, jangan lupa bahawa elemen besar Islam adalah ketuanan, kekuasaan. Kalau tidak, tak mampu kita laksanakan syariat Islam dan juga gerakkan dakwah secara menyeluruh. Tengok, 13 tahun 300 orang, 10 tahun 130,000. Itu yang berhimpun di pada Arafah musim haji. Yang tak haji usul syari'i tak kira lagi. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, sampai satu peristiwa besar tuan sekalian, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, Nabi kita wafat. Sahabat-sahabat masih berselubung dengan kesedihan. Mereka terkejut dengan ayat Quran yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, innaka mayitun wa innahum mayitun, dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Sahabat-sahabat tu ramai berhimpun, tiba-tiba Abu Ubaidah Ahmad Jarrah lagi-lagi anak Nuh beritahu di Saqifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansar, yakni anak-anak yatim Madinah sedang berhimpun untuk lantik seorang kalangan mereka sebagai khalifah, sebagai ketua negara. Tuan-tuan, nak lantik Sa'ad bin Ubadah, yang sungguh seorang sahabat nama Habab ibn Muzir, nak cadang nama Sa'ad bin Ubadah. Abu Ubaidah beritahu sahabat-sahabat Muhajirin ini, akhirnya sebahagian besar meninggalkan jenazah Nabi. Yang tunggu jenazah Nabi ahli baik, kaum keluarga Nabi, anak beradik Nabi, Sayyidina Ali, Fadl ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Sufyan, keluarga Nabi lain semua.
Pergi tempat berhimpun nak pilih pemimpin. Cuba kita renung dengan akal kita, tuan-tuan. Logik akal saya lah, dan mungkin logik akal tuan-tuan. Kita semadi dulu jenazah Nabi, kita simpan jenazah Nabi dulu, lepas tu barulah kita bincang bab politik, kita bincang bab kenegaraan, bab pilih pemimpin, bab imamat. Tapi tak, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang ditarbiyah secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka faham soal kepimpinan, soal politik, soal negara, dan sekalian tak ada kompromi. Iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Tuan-tuan, akhirnya perhimpunan tu berlaku sedikit intrik. Biasalah politik ni, tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh nak selaras. Dah ada kata Tok Wajadi, ada kata Ustaz Ahmad Awang. Politik. Dah ada kata bagus Ustaz Ni Abdul, ada kata bagus Suhaizat. Politik, tuan-tuan, masing-masing ada pandangan. Sayyidina Umar cadang nama Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat sebut nama Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah di atas kemuliaan, kelebihan, keutamaan. Mereka baiat Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, nak beritahu soal politik, soal yang sangat dasar, fundamental, tuan sekalian. Baik, tuan-tuan sekalian, lihatlah pada hari ini muslimin dan muslimat. Saya tak nak sebut macam Ustaz ni juga lah, nak sebut habaib dan sebagainya. Sebab tuan-tuan, saya tengok dia hanya satu fenomena, tuan-tuan sekalian. Bagus untuk kita banyak berselawat kepada junjungan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah, tuan-tuan sekalian, berselawatlah. Tapi kena ingat, di sana, tuan-tuan sekalian, ada juga arahan kita. Tuan-tuan tadi buat politik ni untuk cakna kepada umat. Tuan-tuan sekalian, yang beratus ribu kita guna untuk buat program-program yang besar. Kita jemput Syekh Abaid yang datang jauh daripada negara, tuan-tuan. Alangkah indahnya sekiranya duit yang banyak itu kita gunakan untuk membeli makanan dan minuman kepada teman-teman Muslim Rohingya kita, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat, di mana peduli umat Islam pada hari ini? Tuan-tuan tak rasa malu ke kita semua? Dalam isu Palestin, sedap mulut kita bercakap, tengok Arab, Palestin, Gaza tak boleh bantu. Ada Allah uji kita Melayu, tuan-tuan. Allah menguji kita di Nusantara, tuan-tuan. Apa sikap kita kepada saudara Rohingya kita? Mereka daripada abad ke-7 duduk di Arakan. Zaman kerajaan Islam Mongol di India, tuan-tuan, Syekh Mahyudin Aurangzeb, Syekh Waliullah, memang mereka duduk di Arakan. Tapi di zaman penjajah British, tuan-tuan sekalian, tengok macam mana mereka cuba mula diasingkan daripada kelompok yang beragama Buddha. Sebab kelompok Buddha ni, tuan-tuan, mereka yang duk lawan dengan penjajah British. Lepas merdeka, tengok apa berlaku pada orang Muslim, tuan sekalian. Satu, kerana berbeza akidah, kedua berbeza etnik. Orang Islam ni bangsa Bengali, dia lebih rapat dengan orang Bengali, tuan sekalian. Jadi tuan sekalian tengok, dibunuh, tuan sekalian, dibakar, diusir kampung halaman. Malangnya, tuan sekalian, kita orang beriman, bukan sekadar Malaysia, Nuh Indonesia, tuan sekalian. Tahun lepas dah kita sebut kena boykot, tuan sekalian, SEA Games, sukan SEA. Darah tumpah di Burma, tuan sekalian. Pernah kita buat, tuan-tuan, kita negara Malaysia pernah boykot sukan Olimpik di Moskow, tuan sekalian, tahun 1980. Sebab tahun 79 Soviet langgar dan lanyak bumi Afghanistan, bumi umat Islam. Boleh kita boykot. Mengapa tidak boleh boykot sukan SEA di Burma, tuan-tuan? Dalam keadaan regi Burma membiarkan darah masa tumpah disembelih, tuan sekalian. Oh, tak boleh. Zofan, zone of peace, freedom, neutrality. Depan tuan jawab, betul ke, tuan-tuan? Kita baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apa makna saudara, tuan-tuan sekalian? Dan doa pun tak masuk doa kepada saudara kita di bumi Arakan, tuan sekalian. Kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Baihaqi, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Tuan-tuan, Thailand pun sampai pekat berlaku pembunuhan, kubur-kubur dijumpai di sempadan, tuan-tuan. Kalau orang kafir, kita fahamlah sikap mereka ni, kita orang Islam. Wujud alhamdulillah yang terdapat di pantai Aceh tu banyak dibantu. Kita pun insya-Allah minggu terus turun, tuan-tuan sekalian, NGO Muslim Care. Tengok, tuan-tuan sekalian, tinggal kulit dengan tulang, tuan-tuan sekalian. Berselawatlah, tuan-tuan, berqasidahlah, tapi jangan lupa tentang satu, iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Yang kedua, prihatin dan cakna kepada nasib umat Islam, tuan-tuan sekalian. Saya bimbang satu, ya tuan-tuan sekalian, bimbang kita teralih sangat, tuan sekalian, sampai kita tak peduli kepada umat.
Ini bimbang juga. Sebagai wasilah dakwah saya boleh timulah. Nak tarik ramai orang berimpun saya timur. Sebab Melayu ni jiwa dia, jiwa lembut. Sebab itu salah satu tuan-tuan teori kereta Islami daripada sebelah Yaman bahasa Melayu. Apa disebut persamaan tuan-tuan sekalian? Pertama, mazhab kita Syafi'i. Yang kedua, memang orang Melayu suka maya-maya berselawat. Habaib dia suka tuan-tuan sekalian. Ada lagi teori daripada India, daripada China, tuan-tuan sekalian. Tapi daripada Yaman dia kuat. Dan ulama-ulama kita, kalau kita cek dia punya keturunan nasab, tuan-tuan ramai daripada Yaman. Daripada Yaman tu. Kuliah Ustaz Idris Haji Ahmad. Tengok moyang daripada Yaman. Ramailah tuan-tuan sekalian. Ramai. Latar belakangnya asal daripada Yaman, tuan-tuan sekalian. Sebab tu tak pelik lah jadi satu fenomena pada hari ni, tuan-tuan sekalian. Tak ada masalah, tapi kena cakna dengan politik, cakna dengan isu semasa, dan cakna kepada penderitaan umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kalau ada satu jawapan yang saya lebih dalam 30 minit na YouTube, Maulana Syarif Mustafa, Maulana Syarif Mustafa, Fiqh Sunnah, bab 23. Saya suka apa yang dilakukan oleh Maulana Syarif itu mengenai bab YouTube, Maulana Syarif Mustafa, Fiqh Sunnah, bab 23. Baik, dan ini ada satu soalan yang kita tidak dijawab soalannya. Ada mengatakan bila ada yang mengatakan kita di sebuah hudud, bukan hudud, tapi keadaan sekarang tak mengizinkan fiqh alawiyah lah, muntah dan begitu itu. Umpama yang lain dahulu, utamanya yang lain dahulu yang lebih penting. Saya rasa saya nak jawab Ustaz kata tadi. Jadi untuk yang pendek, saya nak beritahu kepada Ustaz yang berkongsi sikit. Soalan semua soalan saja kita nak naikkan, kita jawab sikit supaya lebih jelas. Benarkah kita perlu strategi bagi menang perintah dulu, lepas tu baru laksana dulu? Sekarang mana? Nak yang dulu, nak dulu mahal, yang mahal dulu ada biasa. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dengan saya takut saya tak masuk ungkapkan nanti saya dua soalan, satu jadi satu soalan. Bapak semua, ini masalah kita, ini masalah masa kita berwacana dan ilmiah soal kita hujah pada tempat yang salah, menyebabkan kita keliru dan rakyat tunggu menang dulu baru laksana. Bapak semua ini kita nak asal kita menang. Kita dah hilang. Isu yang dibahaskan itu adalah apabila mereka berhujah seolah-olah kita nak asal di Malaysia, maka sebutlah mengenai awaliyah, mengenai maksud syariat dan sebagainya. Itu satu. Dan memang kita benar-benar dulu sebab dalam kuasa agama kita tak asal dan kena ada kuasa, tak ada kuasa tak ada asal. Jadi yang kita terkuat di belakang kerana kita menjalankan amanah kuasa sendiri. Itu saja. Satu. Yang kedua, kalau Datuk Seri saja kita masuk mana, tapi dalam kalimat tak disebut, dalam kalimat tak disebut. Yang bermakna, yang bermakna, dia istilah malam masuk bahawa kita nak laksanakan wudhu di Malaysia. Tiba-tiba dengan dengan cara itu, yang menyebabkan istilah di arah kes belah. InsyaAllah baru ini pula kita laksanakan dulu di Malaysia sebagaimana di Kelantan. Kita nak komen macam ni. Nampak semua. Pada masa itu pula saya bersetuju dihujahkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Ya, mohon Perdana Menteri, bukan masa untuk dilaksanakan dulu di Malaysia pada 2016. Saya setuju. Kenapa? Kerana maqasid syariah, fiqhul awlawiyahnya menolak kita laksanakan di Malaysia. Kerana banyak perkara-perkara yang Datuk Seri belum selesai. Itu hujahkan untuk Malaysia. Tuan-tuan kalau hujahkan
Kelantan tak boleh. Tinggi sikit. Tak boleh. Kenapa? Yang mana kerana Kelantan dah berpuasa 20 tahun. Dan adakah apabila Kelantan nak laksanakan hudud Sari pun nak bawa ke parlimen, maknanya inilah hukum pertama yang dilaksanakan, hukum Islam yang pertama dilaksanakan di Kelantan. Sebelum itu tak pernah jalan, tak kadang-kadang tak pernah buat apa-apa. Tiba-tiba nak buat satu hari bohong. Dengan kuasa yang kecil yang kita ada di Kelantan, kita telah buat berpuluh-puluh pembaharuan dan ada sekali dengan malu-malu ditiru oleh Putrajaya dan semuanya berkesan, berjaya. Bermula daripada soal riba, apa yang Allah untuk buat dengan berani dia pindahkan tampuk Kelantan Wan hanya ke bank Islam. Dari sudut ekonomi, dari sudut keuangan, memang tak betul otaknya. Simpan sahabat ke satu bank, untuk bank untuk pening seluruh Malaysia dengan tindakan menteri di saat serban. Tapi apa berlaku? Pesan dia buat apa semua bank tak ada kecuali ada di Malaysia. Kalau Islam hari ini belum bank Islam bergerak dalam Islam. Kadang-kadang dia nak kirakan komersial sekarang ni berkembang. Bank negara menguji sistem perbankan Islam, sistem keuangan Islam. Semuanya bermula dengan keyorangan. Nampak semua orang Malaysia mabuk video kerana tengok hidup pun. Bila kerana usia anak cuti 2 hari seminggu, apa orang tak kata pada tubuh berserban? Bermalas. Dalam Kelantan mundur, ajar saya malas pula cuti 2 hari seminggu. Kemudian apa berlaku? Malu-malu sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Sekarang ni asyik cuti. Isteri yang bersalin bekerja. Siapa yang boleh berbagi cuti lagi? Suami dapat cuti, suami bulan lebih. Semua perkara Kelantan buat bukan hanya soal jenayah syariat, sosial, ekonominya, semua kita buat dan ditiru satu-satu. Sekarang sudah 20 tahun masa. Kalau bukan masanya, kita tahu saja bila masanya rakyat Malaysia nak faham. Bila masanya nak tunggu Malaysia kaya-kaya, tak ada lagi miskin. Kalau kata pergi Jepun, kaya-kaya Jepun merantak kasihan di bandar Jepun. Manusia merantak, miskin tak ada rumah. Pergi ke Amerika, yang itu. Mana dunia yang tak ada miskin? Kita tertipu. Soalan saya kepada yang berhujang, saya nak tanya, kota Madinah yang dilaksanakan dulu padanya dengan negeri Kelantan yang berurusan nak buat 2 negeri ini, siapa kaya? Madinah kaya atau Kelantan lebih kaya daripada Madinah? Yang banyak Kelantan lebih kaya sebab kita kenal Madinah itu negeri miskin. Bukan soal kaya tak kaya, tapi soalnya ialah good governance. Apabila negara tersebut, negeri yang ada kuasa itu melaksanakan pemerintahan yang bagus, dia tak perlu tunggu kaya. Dia hanya perlu pemerintahan yang bagus, diterima dengan kuasa rakyat, bukan dengan rampasan kuasa. Boko Haram buat hudud, memang salah. Boko Haram sebab dia mainkan senjata. Taliban nak buat hudud, memang tak dapat. Kenapa? Kerana dalam dunia perang di Syria, IS nak buat hudud, tak betul. Kenapa? Kerana mereka pelapar. Maknanya ambil kuasa dengan cara tak betul. Kelantan ambil kuasa dengan suara rakyat. Ketika demokrasi cacat pun rakyat beri pada Islam untuk memerintah. Dan telah diundi dalam jom. Dari sudut kuasanya diambil dengan cara betul. Dari sudut melaksanakan kuasanya cantik. Tak ada seorang pun esko kerajaan ini sampai menteri besar 24 tahun yang dibawa ke mahkamah atas isu pecah amanah, salah guna kuasa, rasuah, tak ada. Mungkin ada lah ahli majlis, itu pun saya rasa tak ada. Maknanya di peringkat tertinggi mereka terbukti. Contoh bila sebelum selama dengan pelabelan kita ambil dagang pakatan
yang sekarang bersayang Kelantan dan suku kepada itu laporan Ketua Audit Negara. Maknanya ketika Kelantan mengatakan Kelantan di tempat terbaik laporan audit negara. Jadi nak tunggu apa? Itu saja. Kalau kita nak menghujat fikir awal sebab saya kata di awal tadi, kita berhujat seolah-olah kita nak laksana wuduk di Putrajaya, bukan di Kelantan dahulu. Sebab Kelantan telah bersedia, rakyatnya, imannya, segalanya bersedia. Kita cuba. Jadi rugilah kita seorang doktor, seorang profesor berhujat untuk tidak membenarkan wuduk berlaku di Kelantan, dan hujah kita diguna oleh orang diguna oleh orang Muslim untuk menghalang wuduk dilaksanakan di Kelantan. Hujah ni ambil daripada mana? Ambil daripada profesor yang tak faham, yang berhujah seolah-olah nak dilaksanakan di Malaysia. Seperti saya sebut tadi, kalau Datuk Seri Najib Yusuf yang maklumat Mekah nak laksanakan wuduk di Malaysia esok, saya orang pertama kat kanan lawan. Bukan masa kita mula dari isu-isu lain melambat di Malaysia yang tak selesai. Kata apa? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pendek. Siapa pendek? Ada banyak soalan. Soalan lain ini jawabnya ahli parlimen. Jadi kita ahli parlimen cakap soalan. Orang parlimen cakap paling banyak begini bahkan tu. Ini masalah. Jadi kita pelayan ada kita tunjukkan lagi di mana tempat bumi itu bijaknya kita tunjukkan lagi kita ada jadi kadang-kadang kita lupa berbijak selama tunjuk di jadi pada lagi perjuangan mesti benar dan yang benar melainkan saudara itu maaf yes ulama jadi saya rasa cukup sekali ulama ya sama lagi dari saya masih ini kalau ada masalah kami boleh silakan itu baik dari badan ini kasih kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.